Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, seorang bekas menteri telah tampil buat satu kejutan di media berkenaan dengan isu 1MDB yang memang sehingga hari ini masih hangat diperkatakan orang. Saudara-saudara, bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul akhirnya buka mulut. Dan ini sudah pasti pendedahan yang dinantikan oleh seluruh Malaysia dan seluruh ahli politik. Pada akhirnya bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah bersuara. Saya petik berita ini daripada Utusan Malaysia. Tengku Zafrul sangkal usaha dapatkan semula dana 1MDB tak telus. Bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menyangkal dakwaan kerajaan tidak telus dalam usaha mendapatkan semula dana One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB, termasuk daripada Bank Pelaburan Global, Goldman Sachs, yang merupakan penasihat kewangan syarikat kontroversi tersebut. Beliau menegaskan, usaha yang dilakukan kerajaan terdahulu membolehkan negara mendapatkan semula kira-kira 71% daripadanya pada ketika ini. Saya tidak faham apa yang dikatakan dengan tidak transparan, telus. Ini kerana semuanya berkaitan 1MDB. 1MDB ada dijawab di Parlimen. Adalah lebih baik kita fokus terhadap isu yang lebih penting. Kerajaan berjaya membuat recovery kira-kira 71%, melebihi purata dunia iaitu kira-kira 30% bagi kes seperti ini untuk sesebuah negara atau syarikat mendapat semula dana atau aset mereka. Menurut kenyataan Tengku Zafrul ketika diminta mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang negara mengalami kekurangan sebanyak RM16.77 bilion bagi settlement yang dicapai dengan Goldman Sachs berkaitan penglibatan firma itu dalam skandal 1MDB. Tengku Zafrul ditemui selepas mengadakan lawatan ke GKN Engine Systems Component Repair Sdn Berhad di Iskandar Puteri. Bercakap kepada sebuah akhbar berbahasa Inggeris bulan lepas, Mahathir mendakwa wujud ketidaktelusan dalam mencapai perjanjian termasuk jumlah pembayaran yang dipersetujui. Dalam pada itu, bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilaporkan menuduh Goldman Sachs mengambil kesempatan daripada rundingan lemah oleh kerajaan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai lebih daripada 2 tahun lepas. Goldman Sachs harus membayar balik secara tunai baki AS 1.4 bilion yang bersamaan dengan RM6 bilion kerugian 1MDB tanpa berdali dan terus. Katanya seperti dipetik dalam laporan Thomson Reuters Regulatory Intelligence pada bulan lepas. Menurut laporan itu juga, perjanjian antara Bank Pelaburan AS dan Kerajaan Muhyiddin menjangkakan bahawa Malaysia akan menerima jumlah itu dalam aset 1MDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian AS 3.9 bilion bersamaan dengan RM16.77 bilion yang dicapai atas kerugian yang ditanggung oleh dana negara yang syarat dibebani hutang. Dalam pada itu, Tengku Zafrul memuji usaha pasukan task force yang dipengerusikan oleh Muhyiddin dalam usaha mengembalikan semula dana 1MDB. Bagi saya tidak kisahlah zaman pentadbiran kerajaan bila yang penting ia tetap kerajaan Malaysia. Jadi itu adalah kenyataan daripada bekas Menteri Kewangan yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutama pada individu yang terlibat dengan 1MDB. Jadi saudara-saudara,
Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi di dalam channel ini. Satu ulasan menarik, satu pendedahan yang mengejutkan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Bagi saya, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang memang mengejutkan Malaysia, mengejutkan seluruh Malaysia. Dakwaan kerugian UiTM Holdings, SPRM akhirnya menubuhkan pasukan forensik. Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRM sudah menubuhkan pasukan forensik bagi meneliti dakwaan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian UiTM Holdings Sendirian Berhad ataupun UiTM Holdings sebanyak RM 157 juta. Saudara-saudara, ini satu lagi kerugian yang sangat besar. Jumlah ataupun nilai RM 157 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Pada akhirnya, Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM telah membuat satu pendedahan berkaitan dengan isu ini. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan setakat ini pihak SPRM belum berhasrat untuk memberikan maklumat lebih lanjut. Azam Baki juga berkata, pihaknya difahamkan satu unit pasukan forensik ditubuhkan bagi meneliti kes berkenaan. Bagaimanapun, saya ingin ingatkan bahwa kerugian itu tidak semestinya berakhir dengan kes jenayah. Justru kita kena adil. Bila kita siasat, kita kena tengok dari semua aspek dan kita akan umumkan hasil siasatannya kelak supaya tiada pihak menuduh antara satu pihak yang lain. Katanya ketika ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SPRM dengan Universiti Teknologi Mara UiTM dan juga Institute Accountant Malaysia MIA pada hari ini bertarikh 7 Mac. Sebelum ini SPRM ada mengesahkan sedang menjalankan siasatan ke atas beberapa dakwaan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian organisasi itu berdasarkan elemen rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Maksudnya ini satu lagi kes baru berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Sebelum ini laporan UiTM Holdings rugi RM 157 juta yang dilaporkan utusan Malaysia mendakwa jumlah itu adalah berdasarkan kepada kiraan kerugian sebelum cukai terkumpul selama 4 tahun, yaitu bagi tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021. Jadi, saudara-saudara, pendedahan daripada SPRM ini yang mengejutkan, ini satu lagi isu panas. Ini pasti mengejutkan ramai orang. Di mana pengesahan daripada SPRM sedang menjalankan siasatan ke atas beberapa lagi dakwaan berkaitan dengan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian organisasi itu sebanyak RM 157 juta dan juga ini berdasarkan elemen rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Jadi selain daripada beberapa individu-individu di ahli politik di Malaysia yang juga didakwa, hari ini pula kita mendengar lagi dakwaan kerugian UiTM Holdings sebanyak RM 157 juta. Akhirnya, Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pun membuat pendedahan menubuhkan pasukan forensik berkaitan dengan isu ini. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini.